Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada warga Facebook dan juga warga TikTok. Mungkin gambar saya ni agak sengit sikit lah, biasalah kan. Macam kita pakai dua medium. Jadi saya akan fokus kepada Facebook, saya juga akan fokus kepada TikTok kan. Ya, Mak Effendi Facebook. Waalaikumsalam. Terima kasih Arman, terima kasih daripada TikTok. Kayu Amri, Waalaikumsalam Facebook. Dan Nurul Sauda, terima kasih TikTok. Jadi kita ambil masa sikit lah di tengah hari yang cuacanya di Lumut Perak ni mendung. Semalam juga mendung, tetapi petang hujannya sangat lebat, cukup lebat. Dari pukul 4 sampailah ke tengah malam, memang cukup padu, tidur memang sedap. Mak Raimi, Waalaikumsalam. Tuan Rahman, TikTok, Waalaikumsalam. Dan teruskan perkongsian, bantu saya berkongsi. Dan kongsilah, dekat TikTok boleh kongsi, kat Facebook boleh kongsi, kat WhatsApp boleh, kat mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Kita hari ini hidup di bawah unity government, di bawah kerajaan perpaduan. Tuan Romdrilan, Tuan Ani, Tuan Azhar Aina. Salam 26 kursi bos. Oh, terima kasih Tuan Azhar Aina. Ya, UMNO memang menang 26 kursi saja. Saya terima hakikat yang UMNO cuma menang di 26 kawasan parlimen saja. Dan komponen menang lagi 4 kursi. Itu adalah fakta dan realiti yang harus kita terima. Tak ada masalah. Sebab menang atau kalah ni adat pertandingan. Ada masa kita akan menang banyak kursi. Ada masa kita akan menang sikit kursi. Tapi bagi saya, menang atau kalah, besar atau sedikit jumlah kursi, itu adat pertandingan. Betul. Pada bertanding ada yang menang, ada yang kalah. Ada juga yang menang banyak kursi, tapi kalah di percaturan yang terakhir. Ada. Contohnya Perikatan Nasional. Sedap namanya Perikatan Nasional. Dekat-dekat dengan Pakatan juga. Biasalah, lahirnya Perikatan daripada Pakatan. Lahirnya Pakatan daripada Barisan. Lahirnya Barisan daripada Perikatan Kapal Layar. Maknanya sebenarnya satu dengan satu yang lagi itu ada kaitan. Sebab tu ada satu falsafah dalam politik. Dia kata tiada kawan yang kekal, tiada musuh yang kekal. No permanent friends, no permanent enemies. Dulu saya tak percaya falsafah tu, falsafah no permanent friends, no permanent enemies ni. Hari ini saya dah faham dah. Buat politik ini tak ada kawan yang kekal, tak ada lawan yang kekal. Yang penting teruskan perjuangan. Dulu saya fikir politik ni adalah prinsip. Dulu masa baru-baru join politik kan, saya fikir politik is prinsip. A is A, B is B, C is C. A, B, C. Macam tu saya fikir dulu. Rupanya pemikiran saya pada waktu tu cetek. Kementahan saya dalam politik pada waktu tu. Waktu itulah. 6, 7, 8 tahun yang dulu. Tapi hari ini saya dapat pelajaran yang baru. Buat politik bukan bermaksud prinsip, tapi politik bermaksud dinamik.
Sebab tu saya tak pelik hari ni yang menang 30 kerusi jadi kerajaan. Yang menang 74 kerusi jadi pembangkang. Yang 30 kerusi tak berpecah hari ni, kekal, solid, orang kita kata. Yang 74 kerusi berpecah belah. Dari 74, selepas saya mereka meraih kemenangan mereka di Padang Serai, perayaan yang cukup hebat, tak sampai beberapa hari, dari 74 itu dah tinggal 69. Keluarga 69. Piramli kata. Kenapa jadi begitu? Semua orang tahu jawapan dia. Kita rujuk kepada sejarah Barisan Nasional di Pilihan Raya ke-14. BN menang 79 kerusi. Last kali tinggal 54 kerusi. Dari 54 tu tinggal 31 kerusi. Kita dah pernah lalui 79 tinggal 54. UMNO tinggal 54 kerusi saja. Lepas tu tinggal 31 kerusi pada waktu tu. Pengalaman kita tu. Jadi hari ini benda yang sama juga dilalui oleh Perikatan Nasional. Dari 74 kerusi tinggal 69 kerusi. Dan benda ni bukan satu perkara yang luar biasa. Sebab apa? Sebab Bersatu dan PAS cetek. Dia tak belajar daripada sejarah. Dia tak belajar daripada kesilapan. Sebab apa? Sebab mereka dulu yang mencuri ahli parlimen. Mereka fikir selama-lamanya mereka boleh jadi pencuri. Mereka fikir seorang pencuri akan selama-lama jadi pencuri. Dan akhirnya kerusi mereka juga tak dicuri orang. Tapi orang mereka sendiri yang menolak mereka di Sabah. Itu yang tinggal 69 kerusi. Orang Melayu kata, this is karma. That is karma. Itu adalah karma. Apa yang kita beri, itu yang akan kita dapat. Apa yang kita benihkan, itu yang akan kita tuai. Dan hari ini mereka mendapat pengajaran. Karma atas perbuatan mereka sendiri suatu masa dulu. Ketika mereka berkuasa, mereka bermaharajalela, menganiaya yang kalah, mencuri hak yang kalah. Orang putih kata scheme of thing, rasuah dalam politik. Kalau you lompat, you tak jadi customer mahkamah. Kalau you bubarkan parti you tak jadi customer mahkamah. Kalau you lompat, you akan dapat habuan menteri kanan, timbalan menteri, chairman JLC, etc. Dan hari ini, bila sebuah perikatan yang dibina dengan pengkhianatan kepada parti yang kalah, iaitu UMNO, yang dibina melalui certain move, backdoor government, ataupun orang kata tebuk atap, dicantumkan dengan kuasa wang. Disajikan dengan makanan yang baik-baik. Angkat tudung saji ni, ada kambing, ada lembu, ada udang harimau liar punya, ikan jenahak, ketam grade A. Itu
cara mereka mewujudkan Perikatan Nasional. Jadi pada waktu tu ramai yang bernafsu tinggi tergoda. Dia ramai yang menyertai Perikatan Nasional pada waktu itu. Malah sebahagian daripada pemimpin kita, kan? Sebahagian pada waktu itu sanggup menjadi talam bermuka dua. Lupa perjuangan, lupa janji, lupa segala-galanya kerana tertarik, kan, dengan sajian makanan yang cukup enak oleh Mahayadin dan Mahathir pada waktu itu. Tapi hari ini sudah berbeza. Makanan yang enak di bawah tudung saji Perikatan Nasional dah tak ada. Mereka dah tak ada kuasa. Mereka tak boleh lagi nak scheme of thing, nak menjanjikan ayam madu, tanduri, kambing bakar, kurma kambing, ketam grade A, udang harimau. Tak boleh dah. Jadi mereka akan mula memasuki satu fasa baru. Fasa yang kita dah lalui bersama. Fasa kejatuhan. Fasa perpecahan. Fasa pergaduhan sama sendiri. Dan kesudahan nanti mereka akan berpecah belah antara satu sama lain. Kerana tali yang mengikat mereka adalah tali kuasa. Tali yang mencantumkan mereka tu jawatan. Minuman, wang ringgit. Hari ini mereka tak ada semua tu lagi. Yang tinggal pun saki baki saja. Mungkin boleh bertahan 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Makna keadaan mereka hari ini umpama duduk dalam life raft. Leraf. Tahu tak leraf? Leraf ni pelampung pinamat. Kapal mereka sudah karam. Kan? Kapal mereka sudah sengit. Nahoda mereka dalam ketakutan dan pening. Takut untuk menghadapi realiti SPRM. Takut untuk menghadapi realiti mahkamah. Apa yang nahoda mereka kata kepada UMNO dulu, dia tulah. 1 jari menunjuk, 4 lagi menghentak. Bermakna tak lama lagi kita akan tengok fasa nahoda PN turun naik tangga SPRM. Itu baru permulaan. Dan sekiranya SPRM menemui bukti-bukti penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, pemberian tender direct nego, atau menerima apa-apa habuan atas nama peribadi, atas nama parti, atau atas nama bilik tidur, tentu mereka akan jadi kluster panjat tangga mahkamah. Mereka akan melalui fasa yang sama yang pernah dilalui oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, yang dilalui oleh Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Dan pengikut-pengikut mereka akan melalui fasa yang kita lalui dulu. Kesakitan yang cukup menyakitkan. Penghinaan demi penghinaan kepada kita. Semua orang menghukum kita.
tak mengizinkan kita berbicara. Bila kita cuba berbicara untuk menegakkan keadilan bagi kita, kita akan tuduh makan dedah. Mereka akan melalui semua fasa yang kita lalui dulu. Adakah mereka sekuat kita? Adakah pengikut mereka sekuat kita? Tentu mereka tak sekuat kita. Sebab mereka bukan perjuangan. Mereka dibina dengan pejuang. Pujawang. Sebab tu, dalam sesi live saya semalam, saya kata, masa akan menjelaskan atau menceritakan segala-galanya. PN best. PN best. Kononnya bersih. Kan? Best, bersih, stabil. Itu maksud PN best. Bersih itu akan hilang daripada Perikatan Nasional. Stabil itu akan hilang dari Perikatan Nasional. Dan kita tengok cybertropus mereka. Adakah mampu bertahan seperti kita dulu? Tanpa bayaran. Tanpa pertolongan. Kita sama-sama nantikan. Sebab saya dikabarkan cybertropus mereka pun dah mula kehabisan dedak. Dah terputus dedak. Sebab ketua cybertrooper tak jadi lagi menteri. Anwar Musa. Itu ketua cybertroopers. Orang gelar je Saiwo. Saiwo dah tak jadi menteri lagi. Saiwo tak jaga lagi Kementerian Communication. Saiwo hari ni pun dah meroyan seakan dah kembali ke zaman 22 bulan. Tubuh satu NGO baru. Diam-diam dia daftar lah. Patut kita nak guna nama Mufakat Nasional tu. Tak boleh. Rupanya Anwar Musa dah daftar nama tu. Makna antara punca kita gagal untuk mendaftarkan Mufakat Nasional kerana ada orang dah pergi daftar diam-diam. Rupanya dia dah buat perancangan jangka masa panjang. Maknanya dia dah buat persediaan. Tapi tak apalah. Kita pun tak heran pun dengan dia. Dia nak buat Mufakat Nasional ke, nak buat Perikatan Nasional ke, nak buat apa nasional, buatlah. Yang penting, dia tidak lagi mampu untuk memecahkan kita UMNO daripada dalam. Dia tak mampu lagi nak menggunakan kedudukan beliau sebagai ketua bahagian untuk mempengaruhi bahagian-bahagian yang lain. Dia tak mampu lagi untuk bergerak ke sana ke sini untuk menemui kita atas tiket beliau sebagai ketua bahagian UMNO. Ada juga yang bersedih. Dia kata, kenapa lah Anwar Musa ni dipecat? Yang sedih tu sebab dia tak faham. Kita bukan pecat dia. Kita buang dia sebenarnya. Sebab dia berulang-ulang kali melakukan perkara yang sama. Kesabaran parti tentu ada had dan ada batasnya. Sama seperti kita juga, manusia biasa.
Kalau kawan kita hari-hari nak khianat kat kita, duk tikam kita di belakang, buruk-burukkan kita, nak pecah belahkan rumah tangga kita, kita nak kawan lagi dengan dia ke? Jangan kawan lagi lah. Sama juga dengan Anwar Musa. Sebab tu yang bersedih tu, bersedih buat apa? Tak perlu dihadapkan ke lembaga disiplin pun dah tahu salah. So tu Malaysia tahu perangai dia ni. Okey. Apa ni? Dia kata UMNO buat Zahid tak ada prinsip. Habis nak duk bawah siapa yang berprinsip? Cuba beritahu kat saya, leaders mana yang berprinsip? Leaders Bersatu berprinsip. Leader PAS berprinsip. Mana ada politician ni berprinsip? Kita ambil lah Presiden PAS, Haji Hadi. Adakah dia berprinsip? Dia pun sama macam Anwar Ibrahim. Dia pun sama macam Mahyadin. Dia pun sama macam politician yang lain. Bercakap mengikut kepentingan parti. Betul. Kalau dulu hujah Haji Hadi, wajib Melayu undi di AP, haram Melayu undi UMNO sampai kiamat. Dulu hujahnya. Hari ini hujahnya di AP itu komunis. Di AP resis. Macam-macam dia kata kat di AP. Kenapa berubah hujahnya? Sebab dia politician. Itulah pekerjaan hakiki dia, politician. Betul. Sama juga dengan Anwar Ibrahim. Betul. Dia pun politician. Dia tak payah bercakap soal prinsip. Kalau prinsip itu akan menyebabkan negara dan rakyat miskin. Prinsip itu menyebabkan negara perlu diheret ke darurat. Prinsip itu menyebabkan re-election. Prinsip itu menyebabkan tak boleh tubuh kerajaan. Itu penting diri namanya, tuan dan puan. Sebab dalam politik, prinsip yang tak boleh dipindah, prinsip yang tak boleh diubah demi negara, demi rakyat. Itu prinsip yang tak boleh diubah. Prinsip demi kepentingan negara, demi kepentingan rakyat tu tak boleh diubah. Betul? Jadi apa yang kita buat hari ini demi negara, demi rakyat. Kita mengedepikan prinsip kita no Anwar, no DAP. Kerana kita tahu kalau kita tak melonggarkan prinsip kita itu, negara akan hancur. Rakyat akan derita, sengsara, miskin. Adakah kita nak jadi macam Muhyiddin? Prinsip no DAP, no Anwar dia, sampai dia nak menggadaikan negara ini ke arah kehancuran. Nak menggadaikan kehidupan rakyat ke arah kemiskinan, kesengsaraan. Itu prinsip yang bodoh. Itu juga bukti Mahyadin tidak bertanggungjawab. Dia tidak ada kasih dan sayang kepada negara dan rakyat.
Dan dia tak berani berhadapan dengan penyokong-penyokong dia sendiri. Kita tak apa. Kita buat semua ni kerana negara. Kita buat semua ni kerana rakyat. Kita tahu di mana duduk kita. Kita tahu di mana kita berdiri. Betul? Ini darjat kita diangkat. Kerana kita menjunjung titah. Sebab kita tahu di mana duduk kita, di mana berdiri kita. Kita tahu prinsip besar kita demi agama, bangsa dan tanah air. Dan prinsip no anu no DAP. Kalau menyebabkan negara dan rakyat tu susah, kita kena ketepikan prinsip tersebut. Betul? Dan mereka tak boleh paksa kita untuk melutut kepada mereka. Orang dah buat kita. Orang rembuk kita. Orang tipu kita. Orang curi harta kita. Kakaklah kita nak pergi sembah dia. Nak angkat dia jadi ketua kita. Kalau kita buat macam tu, maknanya kita ni hamba. Kita bukan manusia yang merdeka. Hamba kepada Muhyiddin. Kalau hamba Tuhan tak apa, ni hamba kepada Muhyiddin. Betul tak? Okey, tak ada persoalan tuan. Tak apa. Masa akan menjelaskan segala-galanya. PN best. Bersih, stabil. Maksud best tu, Perikatan Nasional bersih, stabil. Perkataan bersih itu akan hilang. Tak lama lagi. Perkataan stabil dah hilang. Di Sabah tak stabil dah. Lumpuh dah. Kenapa jadi begitu? Kenapa? Bahasa mereka terlalu angkuh. Terlalu mendabik dada. Terlalu mengakui kami yang bersih, kami yang paling Islamik, kami boleh bagi tiket syurga, kami boleh mengelakkan dari dipukul malaikat. Orang yang angkuh ni, orang yang sombong ni takkan dapat keberkatan. Tidak. Kalau kita ni berilmu macam mana tinggi sekalipun, kita tak boleh nak angkuh, tak boleh nak sombong. Tak boleh nak kata orang tu kotor, kami bersih. Orang tu pencuri, kami ni jujur. Tak boleh. Sebab dulu orang kata ibarat pohon padi, lagi bersih, lagi tunduk ke bumi. Tapi mereka ni kononnya banyak isi, tapi mendongak ke langit. Tidak. Sebab apa yang berlaku hari ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepatutnya Perikatan Nasional muhasabah diri. Berfikir. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita akal yang sama. Gunakan akal tu. Berfikir. Bukan emosi menguasai akal atau nafsu menguasai akal. Seperti yang berlaku kepada Muhyiddin hari ini. Nafsu dia menguasai akal dia. Menipu. Bawa SD, tipu. Itu nafsu menguasai akal. Memang bijak. Bawa 115 SD. Menghadap ataupun hantar ke istana. Tapi penipuan itu dapat dikesan oleh
Tuanku agung kita. Sebab nafsu menguasai akal Muhyiddin. Bukan akal menguasai nafsu. Akal menguasai emosi. Sebab tu mereka tidak berjaya hari ini. Kita pula, pemimpin kita pula, akalnya menguasai nafsu. Akalnya menguasai emosi. Tahu di mana duduknya. Tahu di mana berdirinya. Tahu berhadapan dengan siapa. Tuanku bagi peluang lagi kepada Muhyiddin dengan Haji Hadi. Tak hukum pun mereka atas penipuan SD mereka itu. Titah lagi. Tubuhkan kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Mereka tolak titah tuanku. No. Dia pangkah no. Tidak. Dia tuanku sebagai ulul amri. Raja yang berdaulat. Raja yang adil. Mesti mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kecelaruan belah raya ke-15. Itu aku titah kepada UMNO dan GPS. Titah yang sama seperti yang diterima oleh Perikatan Nasional. Di UMNO balik bermusyawarah, membuat keputusan, menjunjung titah selaras dengan perkara yang ada dalam perlembagaan UMNO. Betul? Maka jadilah kerajaan perpaduan. Tapi Muhyiddin tak puas hati juga. Haji Hadi tak puas hati juga. Diceritanya kepada orang, pengadil tidak adil. Pengadil tipu. Pengadil alih tianggul. Pengadil beri masa tambahan kepada yang kalah. Maknanya, maksudnya tersirat tu, agung tu tidak adil. Agung tu penipu. Patutkah mereka kata begitu? Tak patut kan? Tapi kesombongan mereka itu menyebabkan mereka jadi begitu. Tapi tak apalah. Biarlah apa mereka nak kata-katalah. Kita nak buat macam mana? Seterusnya tuan-tuan, bila jemaah kabinet diwujudkan, mereka tidak berpuas hati. Kenapa lantik Dr. Zahid Hamidi sebagai TPM? Kadang-kadang mereka tu lupa yang Muhyiddin bukan lagi Perdana Menteri. Kalau kamu tak nak Dr. Zahid Hamidi jadi TPM, kenapa kamu tak sertai kerajaan bersama PIS? Kamu boleh ambil jawatan TPM tu. Kamu ada 73 kerusi pada waktu tu. Dan kamu tak perlu pun nak menghadapi perpecahan Perikatan Nasional Bersatu Negeri Sabah kalau kamu bersama dengan kerajaan perpaduan dulu. Bila langkah kamu silap. Langkah kamu silap. Kamu nak berlawan dengan semua orang. Contoh, macam dakwaan pengadil tak adil. Saya ingatkan balik. Masa Sheraton Move dulu, kamu ada menjeriti Muhyiddin angkat sumpah di hadapan siapa? Agung yang sama. Ketika Ismail Sabri mengangkat sumpah, juga di hadapan agung yang sama. Dan ketika Anwar Ibrahim mengangkat sumpah,
juga di hadapan agung yang sama. Dulu bagi kamu adil sebab Mahidin jadi Perdana Menteri. Adil sebab Ismail Sabri itu boneka kamu jadi Perdana Menteri. Di keadilan tu mengikut kehendak kamu tak boleh. Kalau keadilan tu mengikut telunjuk kamu. Kalau boneka kamu jadi PM, adil. Kalau orang yang tak boleh dibonekakan kamu, maka tidak adil. Tipu. Ini cerita dia. Di politik yang diamalkan perikatannya, politik menghukum. Kalau orang tu sokong kamu, benda yang ada dalam CCTV pun kamu tak nampak. Kalau orang tu tak sokong kamu, kamu akan hukum dia. Itik patah kaki. Duri ibu dia. Komunis. Resis dan sebagainya. Tapi kalau orang tu menyokong kamu, kamu akan puja dia. Maknanya kamu ni berkawan kerana kepentingan diri kamu. Kamu berkawan atas kepentingan diri kamu. Kamu nak semua orang melutut dan menyembah kamu. Bolehkah macam tu? Bolehkah macam tu? Yang tidak menyokong kamu dihukumnya ahli neraka. Bolehkah begitu? Makna syurga pun milik kamu, neraka juga milik kamu. Kamu tentukan siapa yang boleh masuk syurga, siapa yang masuk neraka. Yang menentang kamu, kamu akan hantar ke neraka. Yang menyokong kamu, kamu akan hantar ke syurga. Bolehkah macam tu? Mana kami ni semua ni dah di ahli neraka lah. Tapi kita sama-sama lihat di sana nantilah. Betul ke? Yang menyokong kamu semua masuk syurga. Yang tak menyokong kamu semua masuk neraka. Kita akan saksikan bersama nanti di sana nanti. Masa tu keadilan yang sebenarnya keadilan. Ya. Fotografi, so dengarlah abang tentang DAP. DAP tetap DAP. Cuma sama ada UMNO mampu atau tak mampu mengawal DAP. Ya, prinsip UMNO no DAP. Tapi hari ni kalau UMNO tak menjunjung titah tuanku, siapa yang nak junjung? Kalau UMNO tidak menjunjung titah tuanku, siapa yang nak junjung? Adakah prinsip no DAP lebih besar dari kepentingan negara dan rakyat? Adakah kita orang politik yang menggelarkan diri kita pemimpin bangsa sanggup nak membiarkan negara ini tidak berkerajaan? Adakah kita sanggup nak mengheret negara ini ke kancah darurat? Adakah kita membiarkan krisis politik ini menyebabkan ekonomi itu rebah? Kemiskinan meningkat, kelaparan di sana sini. Tentu kita tak boleh buat macam tu. Kita bukan Muhyiddin. Kita bukan Haji Adi. Kita UMNO. UMNO Parti Rakyat. UMNO Parti Berkhidmat. UMNO Parti Raja. UMNO takkan kekalkan prinsip DAP, no DAP, sampai negara ini hancur lebur.
UMNO dah berulang-ulang kali buktikan. Musuh yang menjatuhkan dia angkat sebagai Perdana Menteri. Tu Muhyiddin Yassin tu. Orang yang menjatuhkan UMNO di pilihan raya ke-14, diangkatnya UMNO sebagai Perdana Menteri. UMNO juga pernah buktikan mengangkat Ismail Sabri yang menentang mandat parti sebagai Perdana Menteri. Kenapa? Kerana negara dan rakyat itu lebih penting kepada UMNO. Sama juga hari ini. UMNO boleh berlapang dada melonggarkan prinsip tetapi bersyarat untuk bersama Pakatan Harapan kerana menjunjung titah Seri Paduka Baginda yang Ternama. Untuk menyelamatkan negara ini daripada perpecahan dan kehancuran. Itu pengorbanan UMNO. Tapi pengorbanan ni pada waktu ni memang orang tak nampak. Sebab masa itu akan menjelaskan pengorbanan UMNO tu. Sama-sama kita nantikan. Dan kita nak tengok mampu tak mampu wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional ni berkhidmat di kawasan. Mampu tak mampu mereka nak menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi sama-sama kita nantikan. Kalau kata mereka tak mampu, makna UMNO yang akan selesaikan masalah-masalah tu. Tak apa, sebab UMNO ni parti yang berkhidmat. Kita menang ke, kita kalah ke di parlimen di duit, kita tetap berkhidmat. Dan kalau masyarakat cari kita selesaikan masalah, maknanya wakil rakyat yang menang dari Perikatan Nasional tak boleh buat kerja. Kita tengok dia orang boleh buat kerja, tak boleh buat kerja. Jangan mereka bagi alasan, kami ni memang menang di sini, tapi kami bukan kerajaan. Tak boleh bagi alasan macam tu, sebab UMNO tak pernah bagi alasan macam tu pun. Masa rakyat kesusahan, kita berkhidmat. Lawan bersatu. Lawan PAS untuk KWSP. Kita lah. Bersama-sama melalak tiap-tiap malam tanpa henti. Mendesak Mahathir Yassin meluluskan KWSP. Dia tentang hebat dalam parlimen pada waktu tu. Kononnya itu hikayat Puteri Gunung Ledang. Tak apa. Moratorium, kita yang berjuang untuk moratorium, tuan-tuan. Kita meletakkan syarat untuk menyokong bajet Mahathir Yassin. Yang pertama KWSP, yang kedua moratorium. Banyak lagi usaha-usaha yang kita buat untuk membantu rakyat. Walaupun kita menang 30 kursi saja di pilihan raya yang ke-15, tak apa. Maknanya rakyat menuntut kita membuktikan lebih banyak khidmat kita kepada rakyat. Dan bila Tok Zahid dari TPM jadi pula Menteri Desa, itu satu platform yang cukup baik untuk berkhidmat bersungguh-sungguh kepada rakyat. Tak ada masalah. Sebab tu bila kita menang 30 kursi pun kita tak rasa kalah. Kita dah buat yang terbaik dah. Kita dah usaha bagi segala-galanya. Masa Covid kita berusaha bakul makanan, segala-galanya kita dah cuba. Soal KWSP kita fight sampai berjaya. Dan soal moratorium kita fight sampai berjaya. Apa saja yang boleh kita perjuangkan untuk rakyat, kita dah lakukan. Dan bila kita menang 30 kursi saja, kita tak rasa kalah. Sebab kita ikhlas dalam perjuangan kita kepada rakyat ni. Kita tak bungut langsung marah kepada mana-mana rakyat yang menolak kita. Kita tak marah. Sebab apa? Kita ikhlas je. Ikhlas je.
Sebab kita ikhlas je, tak ada masalah. Kan? Kita akan terus berbuat baik di kawasan-kawasan yang kita kalah. Semua sebelum kita nak menolong tu, mereka kena pilah minta tolong Ustaz dulu kepada wakil rakyat hak menang tu. Tidak. Kita pun tak mau langgar lah protokol. Nanti orang kata apa pula kat kita, kawasan kita kalah, betul. Tapi kalau wakil rakyat kawasan mereka tak boleh tolong, kita tolonglah. Betul? Tak apa. Sebab UMNO ni dia parti khidmat. Dia berkhidmat. Dia bukan parti cik semua. Wakil rakyat dia bukan jenis nak calon, dia bukan jenis nak bertanding baru tengok muncul muka. Dia ada sentiasa di kawasan. Kawasan saya ni dah kalah. Masuk ni dah kalah 3 kali dah parlimen. Kali ni cukup dahsyat. Dun semua kalah tempat saya Lumut ni. Tapi saya tak rasa kalah pun. Pasal kita dah berkhidmat sedaya upaya yang kita mampu. Bila kita kalah pun tak apa. Kita akan teruskan khidmat kita sampai kita menang. Sampai pengundi-pengundi di kawasan saya, contoh Lumut, terbuka hati nak beri kemenangan kepada UMNO Barisan Nasional. Tak apa. Di kawasan lain pun, contoh Baling, Datuk Aziz Rahim ni kenal sangat lah. Dia kalah 26,000 ni. Tak apa. Tak perlu nak sedih, tak perlu nak kecewa, tak perlu rasa apa-apa. Sebab Datuk Aziz dah buat perkhidmatan yang cukup terbaik di Baling. Dia dah buat segala-galanya. Dia berkorban segala-galanya. Apa yang ada dalam poketnya, semuanya dibantunya masyarakat. Tapi dia kalah 26,000 undi, tak apa. Dia akan terus berkhidmat. Pasal dia memang orangnya ikhlas. Orang yang suka memburuk-burukkan dia. Sebab tak mampu nak challenge dengan servis yang dia buat di Baling. Jerai kita kalah 30,000 majoriti. Tak apa. Sebab kita tahu Ustaz kita Jamil Khair dah buat yang terbaik. Masa banjir di Yan dulu, beliau dah buat segala-galanya di sana. Masa Covid dia dah buat segala-galanya. Tapi bila dia kalah 30,000, dia tak perlu sedih, tak perlu apa. Sebab apa? Dia orang yang berkhidmat. Sama juga yang lain-lain ni. Ashraf Wajdi kalah di Grid. Tak perlu nak sedih. Dia dah buat segala-galanya. Lawan untuk KWSP. Lawan untuk moratorium. Lawan, segala-gala dia lawan untuk rakyat. Kalah, tak apa. Pasal dia telah membuktikan khidmat dia kepada rakyat. Sebab tu kita tak rasa lemah. Sebab tu seelok saja kita kalah tu, esok saya buat live. Semua orang terkejut. Simi ni kalau kalah dia buat live cepat. Memang macam tu. Saya buat live sebab apa? Sebab saya tak rasa apa-apa pun sebenarnya. Sedih pun tak, apa pun tak. Sebab apa? Sebab kita parti yang berkhidmat. Kita masuk UMNO sebab kita nak berkhidmat kepada masyarakat. Orang susah kita nak tolong. Gunakan saluran-saluran yang kita ada. Betul? Betul tak? Betul tak? Sebab tu jangan kita rasa putus asa, jangan rasa kita sedih. Tak perlu sedih, tak perlu putus asa. Kita patutnya gembira dengan ujian yang kita hadapi hari ini. Kita dah buat segala-gala yang kita kalah. Kita buat lagi. Buktikan kepada pengundi. Buktikan kepada masyarakat keikhlasan kita. Makna kita diuji lagi untuk membuktikan keikhlasan kita. Makna kita buktikan. Ambil peluang dengan kerajaan perpaduan yang ada hari ini untuk menolong kepada masyarakat.
Kan? Buktikan kepada masyarakat. Kami kalah di kawasan ni pun kami nak berkhidmat juga. Boleh? Mesti boleh. Lama kelamaan tuan-tuan. Pengundi-pengundi yang menolak kita, dia akan mengundi kita semula tuan-tuan. Sebab manusia ni ada hati tuan-tuan. Dia ada hati. Dia bukan batu. Kalau batu pun kalau titik ayat hari-hari berlubang tuan-tuan. Ni kalau pengundi manusia biasa serupa kita juga ada hati. Kalau tak terus berkhidmat, tak peduli pun kalah pun tak merungut. Kalah pun relax. Macam tu juga, tak berubah pun. Kan? Orang akan sokong kita. Kan? Kan? Yang Kedah kita kalah semua kursi, tak apa. Perlis kita kalah semua kursi, tak apa. Kelantan, Terengganu, Selangor, semua tempat kita kalah semua kursi lah. Di Perak kita menang 2 kursi, tak apa. Jangan berhenti berkhidmat. Kita terus berkhidmat kepada masyarakat. Kita buktikan kita benar-benar ikhlas dulu, kini dan selamanya. Kan? Tapi wakil rakyat yang menang tu kenalah minta tolong dia dulu. Kalau dia tak mau tolong, barulah kita boleh tolong kan. Kena rakyat menang tu tak boleh goyang kaki sebab dah menang. Biasanya ada gaji, ada allowance, ada kemudahan dan ada peruntukan. Walaupun ada pihak kata kami tak nak peruntukan. Kalau kamu tak nak peruntukan, makna kamu tak nak buat kerja. Tak boleh lagu tu. Kalau kata kerajaan perpaduan nak bagi peruntukan kepada wakil rakyat Perikatan Nasional, mereka kena terima. Jangan mereka tak mau. Bila tak mau, mana kamu tak mau buat kerja. Mana boleh kita ambil gaji buta betul. Amalan ambil gaji buta ni tak boleh. Berdosa tuan-tuan. Start scene ni kita kena kerja. Kalau kita ambil gaji kita tak kerja tu berdosa tuan-tuan. Tak boleh. Kan? Okey tuan. Ya Mansur Wahab Waalaikumsalam. Sabah FC menang pun kalau rasuah pengundi apa jadinya? Tak apa, kita tak mau nak cakap pasal itu. Kan? Soal sekarang ni teruskan politik khidmat. Politik khidmat ni penting. Sebab inilah tradisi perjuangan datuk nenek kita. Tradisi UMNO dari dulu lagi. Tak pernah kata nak mengeluh depan masyarakat. Susah macam mana pun, dia akan usaha juga. Kan? Dia kalah di parlimen ni pun dia akan buat juga pertolongan. Aziz Rahim tu. Tak senang dia nak uruskan satu daerah besar macam tu. Susah tuan-tuan. Kan? Apa yang dia ada semua dia bagi dah. Sampai orang bertenah dia balun projek sebagainya. Mahkamah membuktikan beliau tidak bersalah. Kan? Dibebaskan, dilepaskan. Tapi kalau tuan-tuan pergi dia baling tu, tuan tengok sebih dia macam mana, bagus dia. Kan? Bila dia kalah di baling tu, tak tengok jugalah wakil rakyat yang menang tu mampu tak buat macam Aziz Rahim buat. Kalau setakat nak bergelasan, tak ada duit, tak ada tu, tak payahlah. Aziz pun cari duit merata lah, nak bantu masyarakat, nak menolong masyarakat, nak selesaikan masalah masyarakat. Tapi kalau dia tak tolong, saya tak tahu dah tu Aziz yang tolong. Itu je lah. Kawan saya kalah juga, Tok Zamri kalah. Tapi tak apa, kita akan terus kalah politik khidmat ni. Jangan kita mengeluh lah. Jangan. Pasal tradisi parti kita ni, parti yang berkhidmat dulu, kini dan selamanya. Parti yang tak pernah nak kata pasal merentah dulu kerajaan tak ada duit, kerajaan tak mampu, tak pernah kata. Dia cari juga duit di merata, usaha bagi naik juga ekonomi, nak tolong kepada rakyat. Walaupun dipertenah sebagai rasuah, bagi BRIM orang kata kita bagi rasuah. Buka kedai Satu Malaysia dia kata nak pergi kat kroni. Buka klinik Satu Malaysia dia tutup per habis. Apa saja yang kita buat semua dikatakan
rasuah pada waktu tu, tapi kita dah buktikan kita tak pernah mengeluh depan rakyat yang kita ni kerjaan tak ada duit dan sebagainya. Dan hari ini UMNO sebahagian dari kerajaan perpaduan ni. Tentu UMNO akan bawa perjuangan yang sama jugalah. Betul tak? Kita tak suka dengar pemimpin kata depan rakyat tak ada duit, kena potong tu, kena potong ni. Tak suka macam tu. Kita nak macam UMNO dulu ni. Apa saja diusahakannya dibagi kepada rakyat. Apa saja. Macam wakil-wakil rakyat UMNO, apa saja yang ada dalam pakit dia dah habis dia bagi. Hak jatuh susah pun banyak sebenarnya dengan kawan ni. Banyak. Cuma orang tak tahu lah. Orang tak tahu. Boleh tuan-tuan? Kita teruskan usaha kita. Saya pun nak berhenti dulu. Teruskan perjuangan tuan-tuan. Kita mesti sentiasa berada dalam barisan. Jangan sekali meninggalkan barisan. Kerana barisan nasional adalah perjuangan kita. Dan UMNO adalah kita lah UMNO. Tidak. Kita UMNO lah. Satu-satunya parti Melayu yang bernama Melayu. Tak ada parti yang lain yang ada nama Melayu. Tak ada. UMNO je. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. Kita buktikan khidmat kita kepada orang Melayu. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.